Okey, kita teruskan ya. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita teruskan ya dengan 2.2. Ya. Okey. 2.2. Okey ya, kita masuk kepada kaedah ya menghitung pendapatan negara ya. Kaedah menghitung pendapatan negara. Ya, kaedah menghitung pendapatan negara ada 3 kaedah ya, iaitu kaedah keluaran, ya, kaedah perbelanjaan dan juga kaedah pendapatan. Cuma kaedah pendapatan ya tiada lagi dalam sukatan, jadi kita belajar cuma 2 sahaja ya, 2 sahaja. Okey, kita lihat ya kaedah menghitung pendapatan negara. Yang pertama ialah kaedah keluaran ataupun kaedah nilai ditambah ya. Untuk menghitung KDNK ya, keluaran dalam negara kasar, harga pasaran ya. Kita dah belajar ni ya. Yang lepas KDNK harga pasaran ya diperoleh dengan mencampurkan ya semua nilai ditambah yang diwujudkan dalam pelbagai sektor ekonomi dalam sesebuah negara dalam setahun. Ya, apa itu nilai ditambah? Ya, nilai ditambah ialah tambahan nilai sesuatu barang setelah melalui proses pengeluaran. Ya, nilai ditambah ialah tambahan nilai sesuatu barang setelah melalui proses pengeluaran. Contohnya daripada kain, ya, kain diproses ya menjadi baju. Ya, so wujud tambahan nilai ya. So daripada kain kita beli 1 meter RM10, ya, 4 meter RM40, kita jahit baju, ya, baju tadi kita jual pada harga RM100 ya. Kos hanya RM40 ya, tapi ya bila jadi baju ya, nilainya dah naik menjadi RM100. Ini kita panggil ya nilai ditambah ya. Untuk mencari nilai ditambah, rumusnya ya, rumusnya nilai ditambah, dikasihlah ya, nilai ditambah sama dengan harga jualan atau harga keluaran tolak dengan kos input. Ya, harga jualan tolak dengan kos input. Ya, tadi kita daripada kain, ya, kita beli 4 meter, kain tu RM40. So harga kain tu kita panggil kos input. Ya, kita jahit jadi baju, baju tadi kita jual RM100. So harga jualan baju RM100. So di sini wujud nilai ditambah, iaitu 100 tolak dengan 40 ya. Jadi nilai ditambahnya ialah RM60. Ya. Jadi untuk menghitung pendapatan negara KDNK harga pasaran, kita campurkan ya, campurkan semua nilai ditambah barang-barang tadi ya. Ya, pada pelbagai sektor ekonomi tadi kita tambahkan semua sekali, kita dapatkan KDNK harga pasaran ya, KDNK harga pasaran. So rumus ni kena ingatlah ya. Jadi nak hitung pendapatan negara ya menggunakan kaedah keluaran, kita kena pilih ya nilai ditambah ataupun harga barang akhir ya. Jadi yang boleh masuk ya, yang boleh masuk ke dalam KDNK hanyalah harga barang akhir ataupun harga nilai ditambah ya. Sama ada ya nilai ditambah atau harga barang akhir, sebab nilai ditambah ya sama dengan harga barang, harga akhir barang ya. Jadi hanya harga akhir barang ataupun nilai ditambah yang boleh dimasukkan dalam KDNK harga pasaran. Harga ataupun harga jualan, harga keluaran dalam proses itu tak boleh ya. Kita tak boleh masukkan ya. Contohnya ya jual kain tadi ya, jual kain tadi RM40, kita masuk dalam KDNK. Ya, jadi baju tadi RM100, kita masuk
Ya, dah 2 kali data kita masukkan. Satu data barang perantaraan tadi. Ya, satu lagi ialah barang akhir. Barang perantaraan tadi kain. Kita masukkan dalam KJNK. Harga baju pun kita masukkan dalam KJNK. Jadi 2 kali hitung. 2 kali. Jadi bila kita kira 2 kali, maka penghitungan KDNK kita tadi sudah menjadi lebih besar, ya, kerana wujud pengiraan 2 kali. Sepatutnya hanya nilai ditambah ataupun harga barang akhir sahaja yang boleh dimasukkan ke dalam KDNK, ya. Okey, kita teruskan, ya, contoh, ya, macam mana nak kira nilai ditambah, ya. Contoh pengiraan nilai tambah. Okey, ini dalam bentuk jadual. Ni barang yang dikeluarkan. Ini harga kos atau cost input. Dan ini harga jualan dia. Okey, sekarang kita nak cari nilai ditambah. Bila anda buat jadual ini, pelajar, jangan lupakan RM. Tiada RM, jadual ini tolak 1 markah. Jadual ni markahnya 2. Tapi kalau awak tak letak RM, ya, so markahnya tolak 1. Ya. Okey. So kita lihat, ya, bagaimana nilai ditambah ni, ya, dihitung. Okey, kita teruskan, ya. Maaf atas gangguan. Okey. Ini adalah keluaran. Kita lihat kayu balak, papan lapis, kerusi, kedai perabot. So daripada tebang kayu balak diproses menjadi papan lapis diproses menjadi kerusi, dan kerusi dijual di kedai perabot. Dari segi keluaran ini kita pun boleh lihat, ya, sektor-sektor yang terlibat. Contohnya kayu balak ni sektor pertama atau utama atau pertama. Ya. Okey. Kita lihat papan lapis kerusi. Ini kita dah proses di kilang. So ini adalah sektor kedua. Dan ini jual kat kedai perabot. Ini perkhidmatan. So sektor ketiga. Ya. So dari sini ada sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Okey. Sekarang ni tebang kayu balak tak ada kos. Ya. Tebang kayu balak diandaikan tiada kos. Okey, bila kita dah tebang pokok tadi, kayu balak tadi kita jual dengan harga 100. So untuk menghitung nilai ditambah, ingat, ya, nilai ditambah sama dengan harga jualan tolak harga kos atau cost input. Ya. Jadi di sini nak kira nilai ditambah, harga jualan tolak harga kos. Ya. Okay, harga jualan ialah 100 tolak harga kos kosong, maka nilai ditambahnya adalah 100. Okay, kayu balak tadi diproses menjadi papan lapis. Okay, nak proses papan lapis dia kena beli kayu balak. Ya, dia kena beli kayu balak. So dia beli kayu balak, ya, harga kos kayu balaknya adalah 100. Ya, kayu balak tadi diproses menjadi papan lapis. So papan lapis tadi dijual pada harga 150. Ya. Jadi di sini nilai ditambahnya ialah 150 tolak 100. Ya. Jadi di sini kegiatan ini telah mewujudkan nilai ditambah sebanyak 50. Ya. Okey. So tadi papan lapis tadi akan diproses menjadi kerusi. Untuk buat kerusi kena beli papan lapis. Ya, harga papan lapisnya ialah 150. Ya. Okey. Diproses papan lapis tadi menjadi kerusi. Kerusi tadi dijual pada harga 250. Ya. Jadi wujud nilai ditambah iaitu 250 tolak 150 sama dengan 100. Ya. Okey. Sekarang ni kerusi tadi akan dijual di kedai perabot. Ya. Okey, kedai perabot beli kerusi pada harga
harga 250. Ya. So, kedai perabot harga jual pada harga 350. Ya, jadi wujud nilai ditambah iaitu 350 tolak 250 sama dengan 100. Okey. Dari sini kita boleh hitung ya jumlah nilai ditambah. So, jumlah nilai ditambah ialah 150, tambahkan semua 100 tambah 50 tambah 100 tambah 100. So, sama dengan 350. Okey, ya. Jadi di sini cuba lihat nilai ditambah, ya, nilai ditambah sama dengan harga barang akhir. Ya, harga barang akhir sama dengan nilai ditambah, ya. So, ini menunjukkan bahawa pengiraan pendapatan negara betul. Tidak berlaku pengiraan dua kali. Sebab kalau nak hitung KDNK, mesti gunakan harga barang akhir ataupun gunakan nilai ditambah. Kalau tak gunakan nilai ditambah, ya, sebaliknya kita campurkan semua proses. Contohnya, ya, dekat tempat kayu balak ni kita campurkan. Ya, yang jual papan lapis ni pun kita tambahkan. Yang jual kerusi kita tambahkan. Ya, kemudian kedai perabot jual kerusi kita tambahkan. Kalau kita tambahkan semua proses pengeluaran dalam negara, maka nilainya menjadi lebih besar. Ya, iaitu 850. Ya, sepatutnya 350 sahaja yang kita masukkan dalam KDNK. Tetapi kalau kita kira semua, dia akan jadi 850. Kenapa? Sebab berlaku pengiraan dua kali. Yang tak sepatutnya kita tambahkan dalam KDNK, kita tambahkan. So, nanti pengiraan KDNK menjadi terlebih anggar atau terlebih hitung. Ya. Sepatutnya hanya masukkan harga akhir ataupun nilai ditambah sahaja. Ya. Barulah pengiraan KDNK tadi tepat. Ya. Okey, sekarang kita nak hitung pendapatan negara mengikut kaedah keluaran. Ya. Okey. Ada 4 step. Ya, ada 4 step ya untuk menghitung pendapatan negara. Keluaran negara bersih inilah yang kita panggil pendapatan negara. Ya, untuk sampai pengiraan kepada pendapatan negara ni, kita bermula dari atas. Ya. So, nak hitung KDNK harga pasaran, kita tambahkan sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Ya, kemudian kita campurkan dengan cukai import. Kita tambahkan cukai import. Ya. So, dapatlah KDNK harga pasaran. Ya. Kenapa kita nak tambahkan cukai import dalam KDNK? Ya. Cukai import ni kita kena tambahkan sebab cukai import ni merupakan cukai tak langsung. Ya. So, kita kena tambahkan. Ya. So, dia tak tambahkan lagi dalam belum dikira dalam pendapatan negara. Dalam setiap sektor kita import barang tu dia tak tambahkan cukai import. Jadi kita kena tambahkan semasa menghitung KDNK. Ya. Jadi tambahkan nak hitung KDNK harga pasaran, tambahkan semua nilai barang akhir atau nilai ditambah sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga, tambah dengan cukai import. Ya. Nilai ditambah biasanya dekat sektor utama. So, kita tambahkan semua nilai barang akhir, sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga dan tambahkan cukai import. Okey. Dari sini kita tahu KDNK adalah pendapatan nilai keluaran barang akhir
ya, di dalam negara. Tak kira barang tadi dikeluarkan oleh rakyat Malaysia ataupun rakyat asing, ya, ataupun warga asing. Jadi dalam KDNK terdapat pendapatan warga asing, maka kita kena keluarkan, ya. So kita hitung rakyat Malaysia saja, ya. Jadi keluaran oleh rakyat Malaysia saja. Jadi keluaran negara kasar. Negara ni itulah negara, ya. Negara pasar, harga pasaran dari D, ya, menjadi N saja, dibuang. Ya. So apa rumusnya? KDNK, harga pasaran tambah dengan pendapatan faktor bersih luar negara. Kita dah belajar sebelum ni, ya. Beza KNK dengan KDNK ialah pendapatan faktor bersih luar negara. Ya. Kalau ini positif, maka ini lebih besar dari ini. Kalau ini negatif, KNK kurang dari KDNK. So dari KDNK kita nak tukar menjadi KNK, maka KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negara. Okey. Sekarang ni harga pasaran, kita nak jadikan harga kos. Dari harga pasaran kita nak jadikan harga kos. Ya. So rumusnya, ya, KNK harga kos sama dengan KNK harga pasaran tolak cukai tak langsung tambah subsidi. Ya, kalau cari harga kos tambah subsidi. Kalau nak cari harga pasaran tambah cukai tak langsung. Kita tukar-tukarkan rumus tadi. Ya. So ulang balik. Dari KDNK menjadi KNK, ya, maka kita tambahkan pendapatan faktor bersih luar negara. Dari harga pasaran nak ke harga kos, kita tolak cukai tak langsung tambah subsidi. Okey. Sekarang kita nak cari keluaran negara bersih harga kos. Ya. So KNK harga kos tolak susut nilai. Nak cari bersih, ya, kasar menjadi bersih, ya, tolak dengan susut nilai. Ya. So bila dah perhitung, ini yang paling akhir sekali, keluaran negara bersih harga kos. Inilah dia pendapatan negara. Keluaran negara bersih harga kos ialah pendapatan negara. Okey, ya. So dari sini, ya, ada satu lagi rumus atau soalan yang sering ditanya. Berapakah sumbangan sektor, ya, terhadap KDNK? Ini soalan selalu tanyalah kalau berkaitan dengan keluaran. Ya, sumbangan setiap sektor terhadap KDNK. Jadi kalau kita nak kira sumbangan sektor, maka sektor ini bahagi dengan KDNK. Kalau dia nak sumbangan sektor utama, maka sektor pertama bahagi KDNK darab 100. Kalau dia nak sumbangan sektor kedua bahagi KDNK darab 100. Ya. Okey. Di sini biasanya sumbangan paling banyak adalah daripada sektor ketiga, iaitu melebihi 50%. Ya. So sektor ketiga ni sangat mempengaruhi KDNK kita. Ya, dia sangat penting. Sektor ketiga sangat penting sebab sumbangannya melebihi 50%. Ya. Yang kedua penting adalah sektor kedua. Dan yang kurang penting adalah sektor utama. Sumbangan dia semakin berkurang. Ya. So inilah rumus, ya, sampai 4. Inilah rumus untuk menghitung pendapatan negara. Okey, sekarang kita nak lihat, ya, cara menghitung pendapatan negara mengikut kaedah perbelanjaan. Ya. Kaedah perbelanjaan maksudnya kita nak lihat perbelanjaan oleh semua pelaku ekonomi. Okay, perbelanjaan agregat atau simbolnya AE, ya, terdiri daripada perbelanjaan semua pelaku ekonomi. Kita ada isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Ya, pelaku ekonomi ada 4. Jadi nak hitung perbelanjaan agregat, kita tambahkan
semua perbelanjaan oleh isi rumah. Ya, iaitu isi rumah melakukan perbelanjaan penggunaan isi rumah untuk membeli barang. Jadi perbelanjaan penggunaan ialah perbelanjaan isi rumah membeli barang. Firma juga melakukan perbelanjaan iaitu pelaburan atau kita panggil pembentukan modal tetap kasar. Ya. Okey. Contohnya di sini, ya, firma membeli barang-barang modal. Kerajaan juga melakukan perbelanjaan kerajaan. Ya, perbelanjaan kerajaan ada dua. Ya, ada dua. Ya, jadi di sini perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Manakala sektor luar negara ialah daripada ekspor dan import. Ya, kita ekspor barang ke luar negara, kita import barang dari luar negara. Jadi nak hitung perbelanjaan agregat, ya, rumusnya ialah C tambah I tambah G tambah X tolak M. Ya, tambahkan semua sekali tolak import. Ya, tolak import. Ya, jadi kalau kita lihat perbelanjaan kerajaan ni dengan perbelanjaan swasta ni, ya, dia ada, ya, perbelanjaan kerajaan ni ada dua. Ya, jadi di sini kita ada perbelanjaan penggunaan, ya, penggunaan. Kita ada pembentukan modal, pembentukan modal kasar. Ya, kemudian kita ada apa lagi? CIG, ya, kita ada ekspor bersih. Ya, kita ada ekspor bersih. Okey. Dan juga kita ada perubahan stok. Okey. So, ini ya ada 4 semuanya, ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 semuanya yang perlu dimasukkan ke dalam pendapatan negara mengikut kaedah perbelanjaan. Perbelanjaan penggunaan ada 2. Satu isi rumah dan satu lagi kerajaan. Nah, ya. Perbelanjaan penggunaan isi rumah atau simbolnya C, ya. Ni untuk beli barang dan perkhidmatan. Ya, beli barang dan perkhidmatan. Perbelanjaan penggunaan kerajaan, ya, ataupun kita panggil C awam, ya. Ya, rasanya jarang guna lah, kita buat G juga. Takut kau keliru, tak nak buatlah G je, ya. Okey. Perbelanjaan penggunaan kerajaan ialah perbelanjaan mengurus. Iaitu perbelanjaan mengurus ada banyak, ya. Salah satunya membayar, ya, kaki tangan awam, emolumen dan sebagainya, banyak, ya. Okey. Pembentukan modal tetap kasar juga ada 2. Firma melakukan pembentukan modal tetap kasar, kerajaan juga melakukan pembentukan modal tetap kasar. Dua-dua ni pun, ya, melakukan pembentukan modal kasar, iaitu firma dan kerajaan. Firma, ya, melalui pelaburan. Ya, pelaburan. Okey, ya. Kerajaan juga melakukan pembentukan modal tetap kasar, iaitu perbelanjaan pembangunan. Iaitu untuk membangun negara. Ya, perbelanjaan pembangunan. Okey, ekspor bersih ni sektor luar negara, ya, ekspor tolak import. Ya, ekspor kita tambahkan, import kita tolak. Ya, kita tolak. Ya. Last kali ialah apa? Ya, jadi cikgu ulang balik, ya. Maka, ya, nak hitung, ya, perubahan stok, ya, nak hitung perubahan stok,
masukkan dalam pendapatan negara. Ya, kalau perubahan stok tu nilai dia negatif, maksudnya baki stok akhir tahun kurang daripada baki stok awal tahun. Ya, kalau nilai dia positif, maka baki stok akhir tahun lebih besar daripada baki stok awal tahun. Ya. Okey, jadi perubahan stok ni perbezaan antara baki stok akhir tahun dengan baki stok awal tahun pada satu tahun. Ya. Okey. So nak hitung pendapatan negara, kita tambahkan semua sekali. Ya. Perbelanjaan penggunaan isi rumah, perbelanjaan penggunaan kerajaan, pembentukan modal tetap kasar firma swasta, pembentukan modal tetap kasar kerajaan, ya, ekspor bersih. Last sekali ialah perubahan stok. Kita tambahkan semua, dapatlah KDNK harga pasaran. Ya. Jadi bila kita tambahkan semua, kita akan dapat tadilah KDNK harga pasaran. Ya. So rumusnya kita tambahkan semua sekali. Ya, kita tambahkan semua sekali, iaitu yang kita belajar tadi apa? Ya, perbelanjaan, ya, penggunaan isi rumah dan perbelanjaan penggunaan kerajaan, ya, pembentukan modal tetap kasar firma, pembentukan modal tetap kerajaan, pembangunan, ya. Ya, kerajaan tadi ada dua. Ya, tambah dengan ekspor, tolak dengan import, tambah dengan perubahan stok. So tambah semua ini, dapatlah KDNK harga pasaran. Ya. So step kedua nak sampai pendapatan negara sama je. Step dia sama saja. Cuma cara nak hitung KDNK harga pasaran ni, ya, sama ada kaedah keluaran ataupun kaedah perbelanjaan yang kita kira tadi. Ya. Okey. Daripada kaedah perbelanjaan ni kita boleh juga lihat sumbangan komponen. Ya, contohnya sumbangan komponen, ya, terhadap KDNK, komponen perbelanjaan. Ya. Ya, komponen AE, ya, terhadap KDNK. Kalau lihat sumbangan perbelanjaan penggunaan isi rumah, so C bahagi dengan KDNK darab 100. Okay, kita teruskan, ya, dengan melihat sumbangan perbelanjaan agregat. Kita nak lihat sumbangan perbelanjaan agregat terhadap KDNK. Okay, rumus KDNK harga pasaran ialah perbelanjaan penggunaan isi rumah, ya, pelaburan atau pembentukan modal tetap kasar firma, ya, perbelanjaan kerajaan, ekspor tolak import, ya, dan juga perubahan stok. Ya, kita nak lihat sumbangan perbelanjaan agregat ini terhadap KDNK. Ya, kalau soalan tanya, hitung sumbangan perbelanjaan penggunaan isi rumah, ya, terhadap KDNK, maka isi rumah yang ini, ya, maka C bahagi dengan KDNK darab dengan 100. So kita dapatlah berapa peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan isi rumah. Ya. Okay, jika soalan tanya sumbangan perbelanjaan firma ada dua, iaitu pelaburan dan juga perubahan stok. Jadi kita tambahkan kedua-duanya, iaitu pelaburan tambah perubahan stok bahagi dengan KDNK darab 100. So awak dapatlah berapa persen, ya, sumbangan perbelanjaan, ya, pembentukan modal tetap kasar firma terhadap KDNK. Ya. Okay, jika soalan tanya perbelanjaan kerajaan, ya, maka G, perbelanjaan kerajaan. Ada dua, iaitu perbelanjaan mengurus, ya, tambah dengan perbelanjaan pembangunan. Ya, dia ada dua perbelanjaan bahagi dengan KDNK.
darab 100. So dapat dah berapa sumbangan perbelanjaan kerajaan terhadap KDNK. Ya. Okay, last kali kita nak lihat sumbangan perbelanjaan sektor luar negara terhadap KDNK. Ya. Perbelanjaan sektor luar negara. Sektor luar negara hanyalah ekspor dan import. Jadi kita tolakkan, ya. Ekspor tolak import bahagi dengan KDNK darab 100. Ya. So kita akan dapat berapa persen perbelanjaan sektor luar negara terhadap KDNK. Okay, inilah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung sumbangan perbelanjaan agregat mengikut pelaku ekonomi terhadap KDNK.